yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kerana dapat bertemu dalam kesempatan ini, dan insya-Allah dalam kesempatan kali ini, iaitu dalam sesi panduan membaca bacaan-bacaan solat, kita akan menerangkan bagaimana tata cara membaca bacaan rukuk di dalam solat kita dengan betul. Meskipun bacaan rukuk di dalam semua solat, baik solat wajib, baik solat sunat, hukumnya adalah sunnat. Kita baca, kita mendapatkan pahala, solat kita menjadi lebih sempurna. Namun kalau sekiranya kita solat dengan rukuk tanpa bacaan, solat kita tetap sah. Nah, namun demikian, walaupun bacaan rukuk itu hukumnya adalah sunat, namun tetap wajib kita membacanya dengan betul. Hukum membaca sunat, tapi membaca dengan betul adalah wajib. Ya? Jadi maksudnya tak bolehlah kita baca sembarangan. Selama ini mungkin kita hanya tahu satu saja jenis bacaan rukuk. Padahal sebenarnya bacaan rukuk dan begitu pun sujud ada beberapa bacaan yang semuanya sah datang daripada Nabi kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kesempatan ini kita akan terangkan 3 daripada bacaan-bacaan rukuk yang warid, yang sah, yang boleh kita pilih salah satu daripadanya sesuai dengan keadaan kita, sama ada kita nak baca yang panjang atau kita nak baca yang pendek atau yang sedang. Semua boleh kita pilih. Ya? Jadi tanpa kita membuang waktu, mari kita lihat bacaan-bacaan dalam rukuk kita. Kat sini kita bawa 3. Namun sebelum tu, ingin saya sentuh sedikit tentang bacaan amin. Walaupun bacaan amin ini adalah ringkas, tapi masih juga kita dapati orang yang membaca amin dengan silap. Bacaan amin dibaca selepas kita selesai menamatkan bacaan surah Al-Fatihah. Kalau kita solat sendiri, cara yang betul lepas kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita berhenti sekejap, baru kita baca amin. Itu baru betul. Tapi kita dapati ada orang yang membaca amin macam ni, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, waladdallin amin. Itu satu kesalahan yang besar. Kalau kita baca macam tu, ia satu kesalahan yang besar, bukan kesalahan yang kecil. So jangan ambil remeh perkara-perkara yang berkaitan dengan soal ibadah. Kenapa dikatakan sebagai satu kesalahan yang besar? Biar saya terangkan. Bacaan ataupun surah Al-Fatihah ada 7 ayat saja. Dan kita tahu surah Al-Fatihah adalah surah Al-Quran. Dan kalau kita rujuk kembali surah Al-Fatihah, kita tak mendapati lafaz amin ada di situ. Kita boleh rujuk mana-mana Al-Quran sekalipun, lafaz amin tak ada
sesudah kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Amin adalah doa. Dan dia merupakan doa sesudah membaca Al-Fatihah. Dan dia bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Dan telah banyak kali diterangkan kepada kita, Al-Quran tak boleh kita tambah walaupun satu huruf, dan begitu pun juga tak boleh kita kurangkan walaupun satu huruf, bukan satu lafaz, bukan satu perkataan, satu huruf pun tak boleh. Jadi setelah diterangkan kepada kita sebenarnya amin bukan sebahagian daripada Al-Fatihah, kalau kita baca macam mana yang telah diterangkan tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Berarti kita menjadikan amin sebahagian daripada Al-Fatihah. Selama kita baca waladdallin, amin, macam tu. Itu satu kesalahan besar. Yang betul, kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti dahulu, pisahkan, baru kita katakan amin, baru betul. Macam tu baru betul. Okey. Nah, kemudian kita pergi kepada bacaan amin yang betul. Ada orang yang baca waladdallin, amin, ya? Atau ada yang membaca waladdallin, amin. Salah. Kedua-dua bunyi tadi adalah salah. Yang pertama, itu dia baca amin, ya? Padahal yang betul kalau kita lihat, A atau Hamzah naklah dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Macam tu. Ya? Bahkan boleh lebih. Boleh kita tarik sampai 5 atau 6 harakat. Lebih daripada itu tak boleh lah. Tapi paling tidak tak boleh kurang daripada 1 harakat. Tak boleh amin, salah. Okey? Itu macam apa orang-orang Nasrani pula, amen. Macam tu. Ya? Dalam Islam, kita katakan amin. Dan yang kedua, minnya mesti panjang. Paling tidak pun 2 harakat. Namun kalau kita tarik 4, 5, masih boleh diterima. Ya? Salah kalau kita baca amin, salah. Yang betul, amin, amin, macam tu. Ya? A-nya 2 harakat, min-nya ditarik panjang. Ya? So, begitulah penerangan tentang amin yang dibaca sesudah Al-Fatihah. Sama ada kita yang membaca surah Al-Fatihah tersebut ataupun kita mendengar bacaan imam. Ya, imam habis baca Al-Fatihah, kita baca amin sebaiknya bersama-sama dengan imam. Ya? Kita baca amin, macam tu. Okey. Nah, kemudian selanjutnya kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Kita rukuk, dan dalam rukuk pula ini bacaan dia. Seperti yang dikatakan tadi, bacaan rukuk ada banyak yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Cuma di sini kita pilih yang 3. Yang pertama yang agak pendek, yang kedua yang agak sedang, yang ketiga yang agak panjang sedikit. Ya. Yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Macam tu. Ya. Perhatikan huruf sin, bukan sub. Sub. Subhana. Ha. Huruf ha, bukan subhana. Bukan subhana. Tapi subhana. Rabbiyal, bukan rab.
Tapi ra-nya di tebalkan. Rabbiyal Rabbiyal huruf a, azim, dan kedua huruf dha, bukan azim, yang bukan subhana rabbiyal azim, tapi azim, zim, macam tu. Ya. Dari segi panjang pendek pula, subhana hanya yang dibaca panjang. Kemudian na tak dibaca panjang, rabbiyal juga, rabbiyal juga tak dibaca panjang. A juga tak dibaca panjang, dibaca panjang pada zim, hujungnya gitu. Ya, bacaan yang betul. Subhana rabbiyal azim. Dan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Macam tu. Dan iaitu maha suci Tuhanku yang maha agung. Kalau kita baca dengan betul, begitulah maknanya. Dan maha suci Rabbi, Tuhanku, al-azim, yang maha agung. Begitu maknanya kalau kita baca dengan betul. Kalau kita baca tak betul, dan ia tak menjadi makna seperti yang dikatakan tadi. Sekali lagi. Subhana rabbiyal azim. Macam tu. Okay? Kemudian, yang kedua. Bacaan rukuk yang kedua. Kita boleh pilih yang ini, yang tadi. Dan kita boleh pilih yang ini juga. Ini yang agak average, yang ramai ya, kita ahli solat atau orang-orang yang melakukan solat membaca bacaan rukuk ini atau zikir rukuk ini. Itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ujungnya di, itu huruf ha. Ya, sama juga. Yang pertama subhana rabbiyal azim, huruf dha, azimi, wa huruf ha, wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Wa bihamdih. Macam tu. Bukan wa bihamdih. Bukan wa bihamdih. Wa bihamdih. Huruf dal sama ha. Okay? Jadi kalau kita baca 3 kali, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi begitulah. Kemudian ada satu lagi doa iftitah. Walaupun tak begitu popular, sebab tak ada dalam tak banyak disebut oleh dalam kitab-kitab panduan solat. Namun bacaan ini merupakan antara bacaan yang disukai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baik dalam solat fardu dan lebih lagi dalam solat sunat. Beliau akan membaca bacaan rukuk ini, iaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Macam tu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kita baca 3 kali boleh, 5 kali boleh, 10 kali pun boleh. Semua bacaan-bacaan rukuk ni boleh kita
baca satu kali, misal kata kita dalam keadaan tergesa-gesa nak cepat, ada urusan yang sangat penting, dan kita baca cukup sekali. Subhana rabbiyal azim. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli pun boleh. Okey, mari kita perhatikan bacaan yang ketiga ini. Subhanakallah, subhana huruf ha sama juga dengan subhana di sini. Subhanakallah, kallah, la ni yang ditebalkan. Humma, ha, bukan humma, bukan subhanakallahumma, bukan humma, dia humma. Okey, Rabbana wa bihamdika wa bihamdika Allahumma firli firli, macam tu. Okey, dari segi panjang pendek, subhana, hanya dibaca panjang, nakallah, la-nya dibaca panjang, humma, mim sabdunya didengungkan atau ditarik, Rabbana, na-nya yang dibaca panjang, wa bihamdika tak ada bacaan panjang. Kita berhenti dekat sini dan kemudian kita sambung balik, Allahumma ghafirli. Kita jadikan 3 rangkap. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, macam tu. Kalau subhana rabbiyal azim telah diterangkan, maknanya adalah maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, iaitu maha suci Tuhanku yang maha agung dan kepujian baginya, atau dan segala puji baginya. Yang ini, maha suci engkau ya Allah Tuhanku, dan bagimu segala puji ya Allah, ampunkanlah dosaku. Sebenarnya ini merupakan antara bacaan rukuk yang saya suka. Dan awak tak perlu ikut apa yang saya suka. Dan saya cuma terangkan kenapa saya suka. Kalau macam yang bacaan-bacaan rukuk yang lain, dia merupakan zikir sahaja, hanya mengandungi zikir. Kita membesarkan Allah. Begitu juga yang kedua, dia hanya mengandungi zikir saja. Yang ketiga ini, dia mengandungi zikir dan juga mengandungi doa. Ada 2. Kita berzikir dengan memuji Allah dulu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Dan yang akhirnya, Allahumma ghafirli, dalam rukuk tu kita berdoa memohon keampunan. So, ini antara bacaan rukuk yang terbaik. Yang selama ini kita baca dah baik dah. Cuma ini yang lebih baik. Lebih baik lagi bagi kita yang merasakan diri kita ni banyak dosa. Jadi sebab tu setiap kali kita melakukan solat, at the same time kita nak meminta keampunan kepada Allah. Atau kita nak bertaubat kepada Allah, kita membaca bacaan rukuk ini. Jadi begitulah apa yang dapat kita terangkan. Diharapkan kita dapat ulang-ulang video ini, dan kemudian kita sharekan kepada sesiapa yang kita rasa kita juga nak berkongsi ilmu. Seperti yang selalu diingatkan, bila mana kita berkongsi sesuatu ilmu yang baik, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Pahala
orang yang melakukan kebaikan tersebut. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang dapat menunjukkan sesuatu yang baik, maka baginya pahala untuk dia dan pahala siapa yang mengikutinya. Kalau kita share kepada 10 orang, 10 orang punya pahala setiap kali dia baca bacaan ini dengan betul, kita dapat pahalanya. Kalau kita share kepada 100 orang setiap kali orang-orang itu membaca bacaan ini yang kita sharekan, maka kita akan mendapatkan pahala. Cuma suka diingatkan, nak sharekan sesuatu kita mesti pastikan kebenarannya. Memang dekat media sosial ada macam-macam yang nak di-sharekan. Tapi tak semuanya itu betul. Tak semua amalan-amalan itu benar atau warid daripada sumber yang betul. Jadi berhati-hati apa yang nak kita sharekan. Jadi begitulah insya-Allah apa yang dapat diterangkan. Nanti dalam kesempatan yang lain kita akan jelaskan pula bacaan-bacaan solat yang lain. Harapan saya, semoga sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah itu jadi lebih sempurna, berarti lebih banyak ganjaran pahalanya. Seperti yang dikatakan, salat merupakan kunci segala ibadah yang lain. Salat kita sempurna, ibadah kita yang lain juga akan dikira sempurna. Sekian daripada saya, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.